tuan-tuan, kita sambung sedikit ulang semula pelajaran yang telah kita bincangkan sebelum isyak tadi. Luqman telah berkata libnihi wa huwa wal hal dalam keadaan huwa ya'izu, dia sedang memberi nasihat hu kepadanya, iaitu kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka sesungguhnya syirik itu adalah la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Okey, sekarang ni saya hanya nak mengambil perkataan la tusyrik, ya. Yang lain kita padam. La tusyrik. Okey, tuan-tuan tengok, la tusyrik ini fi'il apa tadi? Fi'il nahi. Okey, saya atas sikit. La tusyrik, fi'il nahi. Sebenarnya tuan-tuan yang sebenar, bila dapat fi'il nahi ke, madhi ke, mudhari' ke, amar ke, kita tentu akan boleh menjadikan fi'il tu kepada fi'il amar, fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Safir akan membantu tuan-tuan menyebut fi'il ini dengan betul. Safir, diagram warna kuning. Okey, cuba tengok pattern la tusyrik. Cuba tengok betul-betul dia pattern dia sama la tuf'il. Sama tak barisnya? La tuf'il, la tusyrik. Cuba tengok apa kolom fi'il nahi safir berapa tu? Okey, la tuf'il. Safir berapa tuan-tuan? Safir 2 Ada kata 3 ke 4 ke, tak apa je, saya suka banyak pandangan. La tuf'il safir 2. Semua jumpa tak? Jumpa. Okey. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar dia jadi apa? Betulkan baris, jangan keluar daripada line safir 2 je. Dia akan jadi af'il. Cuba jadikan fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Cuba jadikan fi'il madhi dia af'ala. Dengan pattern ni tuan-tuan terus akan dapat jadikan. Kalau fi'il madhi, dia akan jadi apa? Dia telah mensyirikkan Allah. Macam mana bunyinya? Tengok pattern dia, af'ala, 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 af'ala. Sebutan yang betul ialah asyraka. Makna apa asyraka? Dia telah mensyirikkan. Asyraka. Bila dah dapat fi'il madhi ni, jalan je fi'il madhi. Terbalikkan diagram tu. Cuba terbalikkan. Kemahiran menterbalikkan diagram saja. Terbalikkan. Okey, tengok fi'il madhi. Cuba jalankan fi'il madhi. Huwa asyraka. Huma. Hum. Apa makna asyraku? Telah mensyirikkan. Kalau mereka semua telah mensyirikkan Allah, asyraku billah. Sebab perkataan asyraka yusyriku, tusyrik perlu pada bi. Asyraka, asyraku billah. Okey, hiya asyrakat. Huma. Hudna. Anta. Antuma. Antum.
Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Macam tu ya. Okey. Dengan sendirinya tuan-tuan pasti akan dapat jadikan fi'il mudhari' dia. Yuf'ilu. Siapa dapat bariskan dengan betul, ikut tu dia betul. Dia jadi yuf'ilu. Yushriku. Bukan yashraku. Yushriku. Yuf'ilu. Apa makna yushriku? Dia sedang atau akan mensyirikkan, ya, mempersekutukan. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Terbalikkan diagram tadi. Diagram kolom fi'il mudhari', ya. Huwa yushriku. Huma. Hum. Okey, semua kena pegang semula, ya. Kolom fi'il mudhari'. Okey, semula. Huwa yushriku. Huma. Hum. Hiya. Apa makna tushriku? Dia perempuan sedang mensyirikkan. Okey? Hiya tushriku. Huma. Hunna. Hunna yushrikna. Okey, betul. Anta tushriku. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Ush. Sebab dia pangkal dia bagi depan semua sampai ke bawah semua. Ush, nush, tush, yush. Tak boleh ubah-ubah. Semua ikut pattern dia tu. Okey, nahnu nushriku. Boleh tahan lagi tak Kak Usnah? Macam nak terbang lah. Okey, sekarang ni kita boleh jadikan dia fi'il amar. Jadi macam mana? Asyrik. Af'il maknanya dia akan jadi pasti asyrik. Apa makna asyrik? Syirikkanlah, persekutukanlah oleh engkau. Kalau ada lah, ini perintah syaitan lah. Syirikkanlah oleh engkau akan Allah. Syaitan memang ajar macam ni kan. Okey, bila dapat fi'il amar, ya bang? Ada soalan? Macam mana? Nasyrik. Dia tidak disebut nasyrik. Nasyrik. Kalau ada macam-macam rupa dia, misal kata nama orang tu musyrik. Nasyrik saya tak tahu. Kalau adalah kata musyrik, sepatutnya musyrik mana apa? Orang mempersekutukan Allah. Kita tukarkan nama dia jadi qaf. Musyriq. Orang yang menyinar. Yang menyinari. Dia jadi cantiklah qaf. Qaf. Kan itu perkataan isyraq daripada situ, qaf. Okey, sekutukanlah oleh engkau. Cuba jalankan fi'il amar. Anta asyrik. Semula, anta asyrik. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Asyrikna. Itu cara dia. Cumanya kita tak jumpa macam tu. Sebab ni syaitan dengan geng dia je. Okey, bila fi'il nahi dia akan jadi la tusyrik. Cuba jalankan fi'il nahi. Anta. Antuma. Jangan tash, mesti tush. Tengok bagi dia daripada sini dia akan jadi tush semua sampai ke bawah. Okey, semula anta la tusyrik. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. La tusyrikna. Okey, maknanya kita jumpa je satu perbuatan, kita boleh tukar sama ada madhi, mudhari', amar ataupun nahi ikut dia punya sifir. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita nak ulang kaji tentang isim. Diagram isim yang warna apa? Warna hijau.
Bila kita tahu isim, kita mesti tahu dia punya bilangan dan jantinanya. Okey, kita akan merujuk kepada muka surat ni ya. Muka surat 51. Muka surat 51. Gunakan diagram kita yang berwarna hijau isim dari segi jantina dan bilangannya. Muka surat 51. Kita mainkan contoh itu. Dah jumpa belum tuan-tuan? Jangan buka selai-selai, lambat nak sampai. Okey, perkataan untuk latihan pertama kita ialah perkataan Muslim. Maknanya Muslim itu seorang lelaki yang beragama Islam, yang menyerah diri kepada Allah. Okey, gunakan diagram kita. Okey, jadikan seorang lelaki yang beragama Islam, sebutan dia? Sebut Muslim. Dua orang? Ataupun jamak dia? Ataupun muslimin. Itu dipanggil jamak apa? Salim. Jamak muzakkar salim. Okey. Kalau seorang perempuan? Muslimah. Okey, saya tak bariskan tu sebab dia isim boleh 3 baris. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Muslimun, musliman, muslimin. Ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Itu adalah baris asas untuk isim ya. Okey, seorang perempuan yang beragama Islam, dua orang ataupun jamak dia muslimatun, ataupun baris dia sangat penting sebab nanti kita kena ingat ya, sebab dia tidak wujud baris atas. Muslimatun atau muslimatin. Kalau maf'ul bih baris apa? Atas. Kena buat pilihan dua saja. Ya, kena buat pilihan baris bawah nanti untuk baris atas. Okey, seorang lelaki yang baik dipanggil bawah tu nombor 2, B. Saleh. Ya. Okey, seorang lelaki yang baik, dua orang salihani ataupun orang-orang lelaki yang baik ataupun okey, seorang perempuan salihah, dua orang ataupun perempuan-perempuan yang baik ataupun okey, seorang penulis katibun, penulis lelaki ya, katib, dua orang ataupun jamak dia ataupun okey, kiraman katibin ya. Okey, seorang penulis perempuan katibah ya, maknanya boleh bagi 3 lah, katibatun, katibatin, katibatan. Okey, dua orang penulis perempuan ataupun jamak dia ataupun seorang lelaki kafir, dua orang ataupun lelaki-lelaki kafir ataupun okey, seorang lelaki penipu, seorang perempuan kafir, dua orang ataupun jamak dia ataupun seorang lelaki penipu, kazib ya, dua orang ataupun jamak dia ataupun seorang perempuan penipu, dua orang ataupun jamak dia ataupun seorang lelaki yang beriman, dua orang ataupun jamaknya
Ataupun seorang perempuan beriman, 2 orang, ataupun jamak dia, ataupun pandai. Okey, sekarang ni masuk muka surat 52. Agaknya kalau orang apa ni, ada ibu bapa kat belakang tu, dia ingat kelas tadika no? Okey, ini tadika Arab lah kiranya ni. Okey, sekarang ni kita telah tunjukkan dalam diagram tu ada peruntukan itu yang katibuna, katibina, katibatun, katibatin, itu semua adalah jamak salim dipanggil ya. Dia selamat mengikut kaedah waw nun, ya nun, alif ta. Tetapi dalam muka surat 52 itu adalah membincangkan tentang jamak taksir. Jamak taksir kita kena merujuk kepada kamus. Okey? Kalau sebuah kitab disebut kitabun, kitab ya. Kalau 2 buah ataupun kalau kitab kutub. Itu jamak taksir. Sebab tu saya kosongkan ruang di situ untuk kita rujuk kepada kamus. Okey, di sini di bawah tu adalah semua contoh-contoh jamak taksir. Kalau 1 biji mata disebut apa? Ainun. Okey, kalau 2 mata aina ni ataupun ainaini. Jamak dia a'yun. Itu jamak taksir ya. A'yun ataupun yang di bawah dia tu uyun. Itu merujuk kepada kamus ya. Okey. Kalau 1 telinga uzunun. Kalau 2 uzunani ataupun jamak dia azanun. Yang sebenarnya ejaan dia ada alif ya, hamzah macam tu. Azan, betul tak? Ada yang tertinggal tak? Hamzah tolong betul. Azanun. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada banyak telinga. Mereka lah. Setiap seorang ada 2 je. Tetapi mereka tak nak dengar. Okey, seorang lelaki rajulun. 2 orang ataupun jamak dia rijal. Itu jamak taksir ya. Seorang rasulun. 2 orang ataupun jamak dia rusul. Hai, tuan guru dah tak ada kitab dah. Mana apa ya? Tinggal. Wah, hebat ni. Dua-dua tak ada. Dua-dua tak ada. Saya pun tak boleh nak tolong. Okey. Apa jamak kepada rasul? Rusul. Dia jadi pendek je ya. Maknanya rasul jadi rusul. Apa makna rusul? Rasul ya. Okey. 1 agama dinun, 2 agama ataupun jamak dia okey. Tolong silap ya. Itu kesilapan. Jamak dia adyan. Ya, kalau di Al-Azhar dia ada satu subjek muqaranatul adyan. Apa makna muqaranah? Perbandingan. Al-adyan na'am, perbandingan agama. Okey, jamak di adyan. Okey, kalau 1 Tuhan disebut Rabbun. Okey, semua Rabbun. 2 Tuhan ataupun Rabbaini. Jamak dia Arbabun. Itu Tuhan. Okey, sebuah rumah baitun, 2 buah ataupun jamak dia buyutun. Itu bukan buyut cowok tu nah. Itu makna lain. Okey, seorang perempuan itu muka surat 53. wanita.
Imra'atun. Muka surat 53. Okey, seorang perempuan. Imra'atun. Dua orang perempuan. Ataupun jamak dia lari terus nisa, dia tak ada kaitan langsung, nampak, nisa, okey, seorang budak lelaki, dua orang, ataupun jamak dia aulad. Okey, kena merujuk kepada kamus. Seorang nabi, dua orang, ataupun jamak dia anbiya. Okey, satu hari, dua hari, ataupun jamak dia ayyam. Sebatang pen, dua batang, ataupun jamak dia aqlam. Sebuah masjid, dua buah, ataupun jamak dia masajid. Okey, seorang miskin, miskinun. Dua orang, miskinani. Jangan buang nun dia tu, tambah alif nun lagi. Miskinani, ataupun jamak dia masakin, satu diri, dua, ataupun jamak dia anfus. Okey, satu roh, dua, orang nama rohani tu apa? Dua roh, jangan silap faham, rohani tu ija dia macam mana? Rohani, ada nun dia. Itu bukan dua roh lah tu, ini mana seorang yang kuat roh dia. Semangat, teguh semangat dia, rohani. Begitu juga kalau kita kumpulan Rabbani, bukan kumpulan dua Tuhan, kumpulan yang mencontohi sifat-sifat ketuhanan yang terikat dengan ketuhanan, keagamaan, Rabbani. Sebab ada ya dia tu, ya nisbah. Okey, satu hati, qalbun hati, dua, ataupun jamak dia qulubun. Okey tuan-tuan, jadi kita kena cuba memperasani pattern untuk jamak taksir tu, nanti kita jumpa dalam Quran, kita boleh tengok. Cuba kita tengok contoh muka surat 53. Okey, cuba tuan-tuan tengok ayat nombor 1 di sebelah kanan, nombor 2 belah kiri. Kita anggap macam tu, kita zigzagkan dia. Okey, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mana jamak taksir? Qulubun. Qulubun tu maknanya apa? Hati-hati, Dia adalah jamak daripada perkataan apa? Qalbun. Dia kita mesti nampak macam tu, Nampak jamak taksir dia, mesti nampak dia punya mufrad dia. Boleh tolong betulkan. Bukan jantung, hati lah. Okey, ayat yang kedua. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Mana jamak taksir? A'yunun. Itu makna apa? Mata-mata. Dia jamak pada perkataan apa? Ainun. Bila nampak a'yun, mesti nampak punca dia ain, Alahum arjulun yamshuna biha. Mana dia? Arjulun. Betul. Dia jamak pada perkataan apa? Alah. Arjul mana apa? Kalau lelaki tadi apa? Rajulun, jamak dia rijal. Ini arjul. Yang ni kalau kita ada kamus, kita boleh tengok kamus. Arjulun dia adalah jamak daripada perkataan rijlun. Kaki. Kaki, Tapi terjemah Melayu pun dekat juga. Lelaki, lelaki kaki. Tapi arjul ni ialah jamak kepada rijlun. Apa makna rijlun? Kaki. Kaki-kaki, arjul.
Okey, wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Ya, mana dia tuan-tuan? Aqlam. Apa makna aqlam? Pen. Jamak kepada apa? Qalamun, jamak dia aqlam, Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Pertama amwal. Amwal, apa makna amwal? Harta. Jamak kepada apa? Malun. Mal, jamak dia amwal. Yang kedua? Aulad. Apa makna aulad? Anak-anak lelaki. Dia adalah jamak daripada perkataan waladun. Okey. Arbabum mutafarriquna khair. Arbab mana? Itu bab. Ini arbab. Ini arbab. Ada dalam kita punya Tuhan. Jamak daripada perkataan Rabbun. Tapi kalau bab pintu, babun. Jamak dia apa? Abwab. Allahumma ufirli waftahli abwab rahmatik. Kita masuk masjid kan, abwab, pintu-pintu rahmat engkau. Mana kita minta Allah tu pintu-pintu, banyak pintu rahmat bila masuk dalam masjid. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Jibal. Apa makna jibal? Bukit bukau. Okey. Jamak pada perkataan apa? Jabalun. Jabal sebuah bukit. Jamak dia jibal. Wa azwajuhu ummahatuhum. Okey. Pertama apa? Azwaj. Okey, azwaj mana apa? Isteri-isteri atau pasangan-pasangan. Jamak kepada dia banyak zaujun. Pasangan zaujun. Ya, kalau isteri zaujah. Ini zaujun. Kalau isteri zaujah tambah ta marbutah. Ini pasangan lah. Pasangan jamak dia apa? Azwaj. Seperti mana dalam kita punya tu wa azwajuhu. Ummahat ini jamak pada apa? Ummun. Kalau seorang isteri Nabi dipanggil ummul mu'minin. Kalau para isteri Nabi itu dipanggil ummahatul mu'minin. Ya, kenapa dinamakan sebab hukum dia haram kita menikahinya macam haram kita menikahi ibu kita. Dari segi nikah lah, dari segi aurat tak boleh buat macam mak lah. Aurat macam apalah, macam perempuan mahram. Okey, seterusnya perkataan wal juruha qisas. Ya, qisas dia. Qisas ni saya pun tak tahulah jamak atau mufrad. Saya rasa dia adalah mufrad. Tapi yang confirm di sini al-juruh. Juruh makna apa? Juruh. Al-juruh maknanya kecederaan. Kecederaan. Luka. Itu dia panggil juruh. Jamak pada perkataan jarhun. Satu kelukaan, luka dipanggil jarhun. Jamak dia juruh. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Mana jamak taksir di situ? Pertama sebelum qabail ialah syu'ub. Kami menjadikan kamu syu'uban, berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Syu'ub jamak kepada perkataan sya'bun. Kalau satu bangsa dipanggil sya'bun, sya'b. Okey, jamak dia syu'ub. Syu'ub. Ya. Okey, yang kedua ialah qabail. Qabail. Apa makna qabail? Okey, jamak pada perkataan apa? Cakap Melayu? La. Qabilah. Satu puak. Qabilah jamak dia
Qabail. Ya, berqabilah. Qabilah mana berpuak-puak. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Ya tuan-tuan. Ummahat tadi dah sudah, dia seolah-olah dia ummahat tu adalah jamak muannas salim ummahat ya. Ajinnah. Ajinnah. Apa makna ajinnah? Itu jannat. Jannah jamak jannat. Ajinnah jin jamak dia jan. Okey, ajinnah itu janin. Ya, janin. Jamak kepada perkataan janin. Janin jamak dia ajinnah. Saya rasalah. Tuan-tuan kena buka kamus lah. Ada kamus tak? Saya rasa janin tu cakap Arab lah. Janinun jamak dia ajinnah. Ada kamus tak? Jin nun. Cuba kakak tengok jim dengan nun. Lepas tu cari janinun. Betul tak? Sampai ada kamus. Dulu kata nak bawa kamus, tak bawa lagi. Berat nah. Kesian. Ya? Jin. Jin apa ni? Jin makna jin tu jamak dia jan. Khalaqal janna min marijim min nar. Ya? Betul apa janin? Betul janin Kak? Betul. Yalah betul, butun tu perut mak. Tapi saya nak perkataan betul ke janin itu bahasa Arab. Tapi ajinnah tu memang jamak lah. Janin maknanya. Jumpa tak tuan-tuan? Saya bagi setengah minit lagi. Kalau tak kita biar je, kita tengok kat rumah Tak ada. Tak jumpa. Tak apalah, nanti kita tengok Saya agak dia apa ni, satu janin. Jamak dia ajinnah. Satu lagi perkataan di sini jamak taksir ialah butun. Butun dia apa makna butun? Perut. Ya, kalau satu perut batnun. Batanun saja. Ya, batnun. Kalau jamak dia butun. Perut. Butun ummahatikum maknanya perut ibu-ibu kamu. Ketika kamu adalah janin-janin di dalam perut ibu kamu. Tak ada jumpa dah? Okey. Cuba tuan-tuan buka muka surat 51 pula. Ya Kak? Satu dia bunyi macam mana Kak? Janinun, jamak dia? Ajinnatun. Okey, betul. Saya baik betul Kak. Saya betul. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok muka surat 51. Muka surat 51 ini untuk kita mengenal isim itu dari segi bilangannya. Ya. Muka surat 51 exercise yang pertama tu yang nombor 1 tapi tak ada nombor lah. Wa man yaqtul mu'minan. Jumpa tak? Mu'minan apa maknanya? Berapa orang ni mu'minan? 2 orang, 1 seorang. Wah, best. Cuba tengok. Mu'minan ni seorang ke 2? Kalau seorang bunyinya kalau bagi depan mu'minun. Kalau bagi bawah mu'minin. Kalau bagi atas mu'minan. Seorang ke 2 orang ke ramai? Kalau 2 orang bunyinya
mu'minani ataupun mu'minaini. Maknanya seorang yang beriman. Okey, qad aflahal mu'minun. Itu makna apa mu'minun? Orang-orang lelaki yang beriman. Wala amatum mu'minatun khair. Amah. Amah tu berapa orang? Seorang hamba. Hamba apa tu? Perempuan. Kita tahu dia perempuan tu sebab sifat dia tu. Mu'minatun, seorang hamba perempuan. Amatun mu'minah. Okey. Jannataini zawatai ukulin khamtin. Jannataini, dua buah syurga. Okey. Zawatai. Zawatai, dua ke satu? Apa menunjukkan dua? Tai. Kalau dua mesti zawatai ni. Kenapa buang nun? Sebab apa buang nun? Betul buang nun dapat setengah markah? Bukan, kita dah belajar baru lagi dulu. Sebab dia bukan. Dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin dan mesti dibuang nun musanna atau jamak. Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Ukulin. Ya, zawatai makna dua. Tadi jannatai makna apa? Jannatai ni dua buah kebun. Zawatai yang kedua-duanya mempunyai. Zawatai itu kedua-dua, makna zawatai itu mempunyai. Ukulin, ukulin makan atau rasa, khamtin pahit. Ini ada disebut tuan-tuan dalam adik-beradik Asmaul Khamsah, tapi dia bukan Asmaul Khamsah, dia punya bau bacang dia. Cuba tuan-tuan buka muka surat 61 sekejap. Ke surat 61. Itu dia. Dia ada perbincangan, ya, perkataan muka surat 62. 62. Masuk muka surat 62 terus, iaitu perkataan zu. Apa makna zu? Seorang lelaki yang mempunyai. Zu, seorang lelaki yang mempunyai. Tapi kalau seorang perempuan yang mempunyai, dia bertukar kepada apa? Zatu, yang di bawah, kotak di bawah tu. Kalau untuk muzakkar zu, kalau untuk perempuan zatu. Tuan-tuan jumpa tak tu? Jumpa Okey. Cuba tengok yang perempuan tu. Kalau seorang perempuan yang mempunyai, bunyinya zatu. Kalau dua orang yang mempunyai, cuba tengok. Zawataini atau zawataini. Okey. Kalau jamak dia ulat tu, dia lari langsung Okey, tapi perbahasan kita sekarang ni ialah zawataini. Apa makna zawataini? Dua perempuan. Tapi dua perempuan ni sebab apa tadi? Ni dua perempuan ni, tapi bukan orang. Jannataini, dua kebun. Ni kebun ni muzakkar ke muannas? Tengok dia punya mufrad dia jannah, muannas lah. Jannah, jannatani, jannataini. Dua buah syurga. Dua buah kebun di sini dalam konteks ayat ni. Dua buah kebun zawatai yang mempunyai. Dua yang mempunyai, ya, dua buah kebun yang kedua-dua mempunyai ukulin. Maknanya ini ukulin merujuk kepada buah. Ya, ukulin makan di sini buah yang mempunyai buah yang pahit. Ni kisah tentang Sailil Arab di negeri Sabak, di Yaman. Akhirnya Allah tukarkan kebun dia yang subur jadi dua buah kebun yang pahit, buah dia tak boleh makan.
Jadi bermakna dia baris bawah ni dia jadi mudhafun ilaih. Bila di mudhafun ilaih ni jadi mudhaf. Bila dia jadi mudhaf, dia tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin, dan satu lagi tak boleh nun musanna atau nun jamak ni. Sebab tu itu bukan ayat Quran tertinggal nun dia tu. Tapi memang dia itu sebab dia jadi mudhaf, nun dia naklah dibuang, ya. Jannataini zawatai ukulin khamtin. Macam kita juga belajar di dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq kita tengok, kalau cuba tengok tuan-tuan, kalau seorang lelaki yang mempunyai macam mana? Cuba tengok atas tu. Zu, itu seorang lelaki yang mempunyai. Zu, bisa kata seorang lelaki yang mempunyai keadilan. Zu adlin. Zu adlin. Zu adlin makna seorang lelaki yang mempunyai keadilan sifat dia. Kalau dua, jadi apa tu? Zawa ni ataupun zawai ni. Tapi kalau kita nak kata dua orang lelaki yang mempunyai keadilan, zawai, buang apa? Nun. Sebab itu kalau kita baca dalam surah At-Talaq, dalam masalah, ya, nak talak itu Allah kata wa ashhidu, ya, nak berdamaikan tu dua orang yang bersengketa suami isteri. Wa ashhidu, makna ashhidu, persaksikanlah oleh kamu semua wahai orang beriman, zawai adlin. Apa makna zawai adlin? Berapa lelaki perempuan? Dua orang lelaki yang memiliki atau yang mempunyai keadilan, yang mempunyai sifat adil, ya. Jangan yang menyebelahi satu pihak aja. Itu perkataan ni kita kena perasan nun dia sudah dibuang disebabkan oleh dia jadi apa? Sebab dia jadi mudhaf. Okey tuan-tuan, kita kembali kepada kita punya contoh tadi. Apa dia? Oh, situ. Jannataini zawayatai ukulin khamtin. Okey, seterusnya fatahriru raqabatin mu'minah. Raqabah berapa orang tu? Seorang. Seorang perempuan hamba yang beriman. Okey, cuba tengok ayat yang seterusnya. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Saya nak perkataan zurriyah. Zurriyyatina, muka surat 51 kak, ya? Ayat ini tadi 51. Zurriyyatina. Itu berapa zuriat tu? Zurriyyatina. Satu, ya. Okey, tuan-tuan kena tengok betul-betul. Na tu buang. Lepas tu perkataan dia zurriyah. Zurriyah tin asalnya. Tetapi kenapa dibuang tanwin? Dia bersambung dengan daun yang Jadi apa ni? Mudhaf. Tak padam lagi tuan-tuan? Zurriyatina, maknanya berapa zuriat? Satu zuriat. Zurriyatina. Kalau jamak dia? Okey. Diagram warna hijau. Kalau boleh kita balik, ya. Satu zuriat dipanggil zurriyah. Kalau dua zuriat, zurriyatani, atau jamak dia zurriyatun ataupun zurriyatin. Okey, jannatani an yamin. Jannatani berapa buah kebun? Dua buah kebun. Jamak pada apa ni? Dua daripada, kalau mufrad dia jannah. Fassalihatu qanitat. Saya nak perkataan qanitat. Berapa ramai itu?
Qanitatun. Apa maknanya? Laki ke perempuan? Perempuan-perempuan yang taat, yang patuh. Nah, kalau lelaki, seorang lelaki yang patuh, qanit. Cerita dulu. Hari ni baru ketawa tuan-tuan. Saya dah buat lawak ni 3 minggu yang lepas. Tak perasan Kalau seorang lelaki yang taat disebut dalam bahasa Arab qanit. Dua orang qanitani atau qanitaini. Jamak dia qanituna atau qanitina. Kalau seorang perempuan yang taat qanitah. Dua orang perempuan ataupun qanitataini. Jamak dia ya seperti mana dalam buku kita, fassalihatu qanitatun. Orang-orang perempuan yang baik yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.